Saya Syida daripada Linda Beauty and Spa, iaitu founder syarikat tersebut. Saya bekerjasama dengan Perintis Malaysia, badan NGO. Sekarang hari ini adalah program kami iaitu Taklimat Akta 755, pengisian borang komentari perubatan tradisional dan penerangan tentang SKM. Yang ini adalah untuk pengamal-pengamal Malaysia wajib ada untuk pengamal-pengamal sebelum menjalankan tugas sebagai terapis. Apa Akta 775 ni? Okey, ini daripada Kementerian Kesihatan, digalakkan setiap pengamal-pengamal perlu ada sesi taklimat Akta 755. Pengamal apa tu? Pengamal ni maksudnya dia dalam bidang perubatan tradisional, perubatan tradisional Cina, perubatan tradisional India dan juga homeopati. Termasuk Mengurut termasuk dalam perubatan tradisional. So kalau tak ambil tak boleh nak beroperasi lah. Buat masa ni memang buat masa kiranya masa ni dah dikuatkuasakan supaya pengamal perlu ada pengiktirafan daripada komentari perubatan tradisional. Sebelum diorang membuat komentari perubatan tradisional, pengesahan sijil pengesahan ni, diorang perlu attend, perlu hadir dari segi taklimat Akta 755. Maknanya selepas dapat persenjilan ni baru dia boleh letak banner signboard. Tak. Sebelum pengamal-pengamal ni membuat kerja sebagai contohlah dalam segi perubatan tradisional iaitu confinement lady. Sekarang ni banyak yang membuat confinement lady dan bekam. Jadi pengamal ni perlu hadir taklimat Akta 755 dan juga SKM 3. Bila diorang dah ada benda ni semua, diorang akan berdaftar dengan komentari perubatan tradisional. Jadi barulah mereka pengamal-pengamal ni barulah boleh membuat kerja. Sekiranya benda ni tidak diamalkan, tidak dilaksanakan, pihak kerajaan iaitu Kementerian Kesihatan dan Komentari Perubatan Tradisional boleh menyaman mereka. Iaitu dalam tidak dipamerkan adalah 10,000, tanpa ada ni semua adalah 30,000. Didenda. Tu dah kerja. Ya. Macam mana dia sabit pengesahan? Bila masa nak sabit pengesahan? Yang nak kena denda semua tu? Itu pada aduan daripada pelanggan-pelanggan masing-masing. Komplain lah. Ada komplain. Sekiranya macam customer kita panggil pengamal tu buat treatment di rumah, contoh pada confinement lady. Jadi bila customer minta pengesahan, sekiranya benda tu tak ada, mereka boleh buat laporan pada Kementerian Kesihatan lah, ataupun komentari perubatan tradisional. Maknanya kalau ada urutan lelaki tu kalau tak ya, semua boleh samanya lah. Semua keseluruhan pengamal perubatan tradisional. Macam mana nak menggalakkan yang perbidanan haram ni untuk ambil sijil 775? Okey, sekarang ni macam saya memang akan masukkan dalam media sosial. Sekiranya kami ada buat taklimat ni, perlu hadirlah untuk sesi taklimat ni dalam satu hari. Actually Akta 755 ni program ni dalam setengah hari. Kami selitkan juga pengisian borang komentari perubatan tradisional dan juga taklimat SKM. Boleh tak kita kuat-kuasakan benda ni? Tak ada pensijilan, dia tak boleh iklankan dia punya khidmat. Itu diwajib kerajaan memang perlu dah diwawakan, memang perlu dipamerkan. Sekiranya customer minta, jadi mereka perlu kepamerkan lah. Macam program ni dia lebih kepada taklimat untuk taklimat untuk Akta 775. Bermakna taklimat ni dibagi oleh pegawai KKM lah. Untuk jenab pengamal-pengamal dalam Malaysia ni ada kelayakan yang diiktiraf oleh KKM. Macam saya ni urus je lah. Cuma kami bagi cara macam mana pengisian borang, macam mana nak isi borang. Sebab kadang-kadang pengamal kita ni borang ni dia tak tahu nak isi. Jadi bila doktor tadi dah bagi tahu tentang taklimat, dan nanti bila diorang dah dapat sijil tu, slip tu, baru dia akan hantar kepada KKM.
untuk dapatkan pentauliahan lah sebagai pengamal berdaftar di KKM. Ada peserta hari ini banyakkan terdiri daripada fisioterapis ke? Tak, daripada urut-terapi, bekam dan postnatal care. Mana diorang mungkin tak dapat info yang kita bidang-bidang amalan kita ni akan diaktakan. Jadi diorang macam bila dengar ni diorang macam dikawal. Mana diorang kena tahu bila dah diakta, dah masuk akta 775, diorang mesti ada kelayakan di bawah akta 775, di bawah KKM untuk mengamal bidang-bidang ni. Jika mereka tak diiktiraf, diorang akan dikenakan denda, itulah RM30,000 denda dia. Itu bila ada laporan lah. Bila ada orang kata komplain ni. So bidang kita ni kita tak tahu kan. Kita punya kita punya peserta kita punya klien ni berbagai golongan. Takkan kita nak tanya, akak ni nak urut akak kerja apa? Jadi kita tak tahu kita punya golongan ni siapa. Mungkin doktor, mungkin daripada KKM sendiri. Mana zaman sekarang ni dah berubah tak macam dulu kan. Macam dulu kita tahu daripada keturunan kita buat. Tapi sekarang ni banyak pengamal kita baru setahun, baru 2 tahun. Kadang-kadang dia tak belajar pun, tiba-tiba dia urut customer. Jadi itu yang dia orang nak kawal lah. Itu pentingnya dia orang tahu taklimat akta ni apa tugasan dia orang sebagai pengamal. Sepatutnya adanya akta ni supaya tidak berlakunya lambakan pengamal yang haram ni lah. Bermakna dia bila dia dengar taklimat akta, dia dapat tahu bahawa kalau tidak berdaftar apa denda dia. Daripada situ dia macam tadilah, macam doktor bagi tahu, kita tak boleh sewenang-wenangnya gunakan pengamal perubatan. Doktor, kalau cik tengok dekat mana-mana signboard spa, pakar bidang tu, pakar urut saraf, pakar sendi. Bila KKM beritahu benda tu tak boleh. Kalau kita guna nama tu, didenda dengan amount yang berapa. Guna perkataan pakar pun tak boleh? Ya, tak boleh. Klinik bekam, pakar urut tak boleh. Pakar perbidanan tak boleh. Apa yang boleh? Macam contoh pengamal tradisional, pengamal juruterapi, juru urut, tu boleh. Mana kita macam contoh saya buka spa kan. Saya letak tu urutan tradisional untuk merawat sendi, sakit sendi, merawat stroke salah. Saya boleh letak urutan tradisional. Jadi ramai pengamal kita tak tahu benda tu. Sebab tu dia datang hari ni untuk dapatkan taklimat tu. Bila doktor dah beritahu, okey, diorang dah faham dekat mana yang salah guna, diorang akan betulkan balik. Denda kan murah kan. Mengurut mungkin 100, tapi denda 30k. Jadi tu yang diorang datang untuk dapatkan taklimat tu. Bila dah dapat nanti diorang dapat sijil. Dapat sijil tu barulah diorang akan didaftarkan di bawah PTNK. Jadi mana tanpa persijilan, bolehkah dia orang letak saja banner papan tanda kata pengamal perubatan, pengamal perbidanan ke apa-apa? Tak boleh lah sekarang ni. Maknanya bila dia orang dah cukup syarat, macam dalam akta PTNK pun, dia dah bagi tahu dah 50 ke atas, mungkin dia orang boleh lah kalau pengalaman dah cukup 10 tahun. Tapi bawah 50 dia orang mesti ada persijilan. Contoh SKM, maknanya dia orang dah dapat nanti SKM dengan slip akta tu, baru dia orang boleh mendaftar lah. Mana nanti dia orang dapatlah satu slip daripada KKM sebagai pengamal berdaftar di bawah Kementerian Kesihatan. SKM tu CJ Kesihatan Malaysia. SKM tu CJ Kemahiran Malaysia. CJ Kemahiran. Boleh iklan dalam social media sebagainya lah. Kalau dah dapat CJ ni boleh iklan dari mana lah. Kalau dia orang dapat CJ tu mana dia orang dah ada kelayakan lah, certified. Dia bezanya cik, macam contoh kursus. Kursus ni dia untuk bidang kita. Macam contohlah saya nak masuk bidang beauty. Saya pergi cari kursus beauty, betul tak? Tapi sijil SKM ni ada pentauliahan pengiktirafan kita dalam bidang tu. Contoh saya ada 5 bidang, tapi saya tak ada sijil SKM. Adakah saya layak sebagai bidang-bidang tu? Kursus ni semua orang boleh buat, betul tak? Jadi tu yang kita dapatkan sijil kelayakan untuk pengiktirafan bidang kita. Mana macam kita mahir lah dalam bidang tu. Mana bila orang datang, dia ni ada CJ Kemahiran diiktiraf oleh kerajaan. Jadi dia mahir dalam bidang dia.
Dimah Beauty Spa ni adalah satu pusat amali, penilaian amali, mana dalam saya punya bidang urut terapi, bekam dan penjagaan ibu sebelah salin. Mana sesiapa yang nak buat amali boleh datanglah ke tempat saya. Dimah Beauty Spa, pinggiran Batu K, nombor telefon 012 391 4946.